Bertemu kembali, Kuala Lumpur City juga tidak mahu terlepas untuk perkuat pasukan ketika jendela perpindahan pemain. Tidak hairan dua pemain Perak FC, J. Parthiban dan penjaga gol Azri Ghani kini dalam radar mereka. Ketua Pegawai Eksekutif KL City, Stanley Bernard tidak berselindung dengan hasrat yang sedang diusahakan skuad City Boys ketika ini. So maksudnya you tidak menafikan lah Azri? Tidak. Daripada awal musim saya mengejar mereka. Tidak secara sah, secara rasmi. Dan jika ada peluang kita mahukan. Jika tidak, of course they want to keep their best players. So we completely understand. So sekarang ni masih dalam perbincangan lah. Yep. Belum ada sebarang kata putus. Belum ada kata putus. Dari pihak kami mahukan. Okey, nampaknya macam beberapa pemain daripada Perak ingin berpindah pada jendela perpindahan yang akan datang. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu dengan KL City dan untuk itu saya bersama dengan si jelita, cantik manis sebelah kanan saya ni, Fina Nasrom. Fina, dengar kabar yang Parthiban dengan Azri? Ya. Kan? Betapa konkretnya laporan ini dan progres dia setakat mana? Dan dia macam cakap-cakap je ke dan memang akan ke KL? Okey, sebenarnya perbincangan sudah pun berlaku. Untuk saya katakan dalam masa terdekat akan ada satu keputusan adalah terlalu cepat. Kerana kita tahu jendela pemindahan pemain bermula pada 3 sehingga 30 Mei ini. Dan dengan apa yang berlaku ketika ini, kita faham Kuala Lumpur City nampaknya mengambil kesempatan dengan situasi yang sedang melanda pasukan Perak dan sekiranya pemain-pemain berasakan situasi itu semakin menekan mereka, saya fikir mungkin mereka akan terus pergi ke Kuala Lumpur. Ini situasi Perak kan? Ini daripada situasi KL kita ke Perak terus. Tapi memang ada masalah. Dia ada kaitan. Apa mungkin masalah yang dihadapi pemain-pemain Perak hingga itulah diorang semua nak berpindah-pindah sendiri sana? Okey, umum semua mengetahui Perak berhadapan dengan masalah pembayaran gaji selama dah masuk 3 bulan. Okay. Dan semalam pun kalau kita tengok di IG story, di social media sudah banyak lontaran-lontaran rasa tidak puas hati pemain-pemain Perak yang nampaknya sudah tak boleh bersabar lagi, Adeline. Ya, 3 bulan gaji macam-macam kita nak kena fikir, kan? Jadi sekiranya perkara ini berlaku, saya fikir ini akan memberikan satu kesan yang cukup buruk kepada pasukan Perak dan saya difahamkan satu gelombang ataupun satu tindakan drastik akan diambil oleh pemain Perak pada malam ini dalam sesi latihan mereka. Saya malam ini? Ya, saya tidak mahu mendedahkan lagi. Apa nak jadi dengan negeri saya ni? Saya tidak mahu mendedahkan lagi apa yang akan berlaku kerana segala-galanya akan dapat dilihat ketika sesi latihan mereka pada malam ini dan kita akan cuba untuk membawakan perkembangan terperinci dalam siaran esok. Wow, saya rasa macam sejak pemergian Mehmet Durakovic terus dia macam downhill dah Perak kan. Bukan saja dari segi tunggakan gaji, prestasi mereka ialah tapi tak ada motivasi kan kalau ada tunggakan gaji. Betul. Macam mana pemain nak fokus 100% sekiranya mereka berhadapan dengan masalah di luar padang. Betul. Ya, masalah kewangan adalah sesuatu yang cukup besar. Soal tunggakan gaji tak habis-habis. Okey, tapi kita nak fokus kepada pertemuan antara KL dengan UiTM. So KL City. Apa cerita yang Fina boleh kongsi menjelang pertemuan dengan UiTM ni? Okey, KL City dulu Okey, alright. Sudah pasti ramai yang melihat pertembungan di antara KL City dan juga UiTM adalah satu yang mudah untuk skuad kendalian Boyan Hodak. Tapi sebenarnya ada kerisauan yang dirasai oleh Boyan Hodak sendiri. Ya, kerana dalam situasi sebegini serangan psikologi sering memainkan peranan kerana mereka tahu UiTM adalah pasukan yang tercorot, berada di tangga terbawah liga dan dari segi psikologi seperti itu akan membunuh mental pemain-pemain itu sendiri dan itulah yang merisaukan Boyan Hodak. Dan apa yang boleh di-highlightkan lagi adalah perubahan pemain-pemain di dalam pasukan UiTM yang boleh dikatakan Boyan Hodak mungkin kurang arif dengan nama-nama baru yang mungkin bersama dengan UiTM. Cara play diorang, cara mereka berasa di atas padang. Ya, dan untuk lebih jelas mungkin kita boleh dengar sendiri apa pendapat Boyan Hodak. We cannot run away that we are favourites. They're bottom. They have only 1 point, so we cannot run away from that. But the only issue is what I said is this is very dangerous. So that's the reason why today, tomorrow, I'm trying to motivate players to explain actually situation that they are very dangerous team if we enter the game easy.
if we enter the game same way like we enter JDT or Terengganu, then I think that we have a good chance to win. But only thing is now in the heads, you know. Also, this will be third game in 8 days, so I know that many players will be tired. There will be lots of mistakes, so we just need to keep our composure and our focus. Memang tak boleh ada estimate sangat pun UiTM. Ya. Dan apa lagi, Bak kata Ahmad tadi, kita boleh interview 5 minit. Tapi yang go on air minit je. Betul. Apa lagi yang Boyan kongsi Harus dengan diingat, Tina? esok juga merupakan penampilan pertama Zamir Selamat bersama UiTM. So, kalau kita lihat di sini, mungkin Zamir boleh membantu UiTM dari segi kelemahan dan juga kekuatan pasukan Boyan Hodak ini. Dan sebagai seorang bekas pemain yang mungkin sudah pun terluka hatinya bersama dengan Kuala Lumpur, saya fikir Zamir akan sikit dendam mungkin macam saya nak buktikan diri saya. Nak Macam buktikan kerana di dalam Kuala Lumpur beliau terpaksa bersaing dengan Mendoza dan Zamir adalah penjaga gol kedua. Dan itulah yang membuatkan Zamir Selamat berjauh hati dan lari kepada pasukan UiTM. Itu dia punya connection antara UiTM dengan KL City kan. Tapi itulah UiTM memang tak dinafikan memang struggling, tercorot. Tapi macam ada kelainan sedikit kot sejak kebelakangan ini. Jadi Fina ada apa-apa update daripada UiTM? Okey, saya sebenarnya cuba untuk mendapatkan reaksi daripada Frank Bernhard tetapi gagal kerana kenapa? beliau tidak sihat. Oh, ya ke? Tetapi saya dapat reaksi daripada pemain UiTM sendiri iaitu Dirga Suardi yang nampaknya berkobar-kobar, memang bersemangat betul untuk memastikan sesuatu kelainan daripada pasukan UiTM pada esok. Dan saya fikir ini adalah satu yang cukup positif untuk pasukan yang sememangnya sudah berada di tangga tercorot dengan perbezaan mata 8 mata dengan pasukan Pahang, tak silap saya. Tak lagi Perak pun boleh ke situ juga. Dan dalam situasi ini pemain ini mengakui pada awal musim mereka berhadapan dengan kesukaran, dengan ketiadaan pemain import yang benar-benar berkualiti, dengan situasi mereka dibarisi pemain muda yang tidak berpengalaman, tapi dengan kehadiran pemain baru untuk jendela pembinaan kedua ini, saya fikir UiTM sudah pun berada dalam situasi yang mungkin boleh dikatakan melegakan jurulatih dan juga pemain-pemain mereka. Dan apa yang boleh saya kongsikan di sini, besok adalah penampilan kali pertama Kwon Yong Hyun, iaitu pemain daripada Korea Selatan yang akan bersama dengan pasukan ini. Dan sudah pasti João Pedro juga akan bersama dengan UiTM pada besok, walaupun hanya menjalani latihan selama 2 hari, tapi Dirga sendiri yakin kedua-dua pemain ini mampu memberikan impak kepada pasukan UiTM. Dan sudah pasti kedua-dua pemain inilah yang mungkin boleh dikatakan sebagai penyelamat UiTM Itu yang Boyan bertemu kata. dengan pasukan Kuala Lumpur yang boleh dikatakan sebagai pasukan pilihan. Tetapi harus diingat, mungkin UiTM boleh melakukan kejutan. Itu sebab Boyan pun kata macam dia pun tak pasti dan dan kita boleh dengar sendiri apa yang diperkatakan oleh Dirga mungkin lebih jelas. Kerana beliau adalah yang berada dalam situasi itu. UiTM semangat. Memang esok kita orang memang tak nak kalah, tak nak seri. Memang target kita orang nak menang, nak 3 poin. Nak seri ke kalah ke memang dah tak nak untuk game esok. Sebab lagipun kita tahu KL tengah on form, seri dengan JDT, menang dengan Penang. So itu saya rasa esok kerja yang kita orang kena kerja kuat lah untuk bawa pulang 3 mata. Lagipun kita orang main dekat stadium kita orang sendiri, so memang target kita orang esok menang. Tak nak kalah, tak nak seri. Betul, kita orang mulai esok kita orang anggap tu adalah game pertama bagi UiTM FC. Sebab esok adalah kita orang bukan game ke-13 bagi kita orang. Mungkin esok adalah game pertama bagi UiTM FC. Untuk bawa pulang 3 mata lah. Tak dapat dinafikan mindset seperti itu kan Fina. Naik jugalah bulu roma saya dengar bila dia memperkatakan. Dan dia masih muda sebenarnya. Untuk mindset dia, ini bukan perlawanan ke-13 tapi pertama. So maksudnya baru UiTM. dia tahu kekuatan yang sedang ada pada UiTM ketika ini. Tetapi saya ingin kita membetulkan tentang Zamir fakta melibatkan Zamir Selamat. Okey, beliau mungkin tidak dapat beraksi dengan pasukan Kuala Lumpur
pada besok kerana situasi di mana beliau dilonkan kepada pasukan Ya. UiTM dan situasi itu mungkin akan memberikan sedikit kelegaan, tetapi mungkin Zamil mampu juga membantu walaupun tidak bersama Dia boleh dalam- bagi tips Ya. oleh bekas pasukan kepada pasukan baru. Tapi apa yang pasti, mungkin on paper kalau kita tengok ala KL dengan UiTM, mesti KL akan menang. Tapi saya rasa kali ini mungkin sesuatu yang berbeza ya, Fina? Ya, betul. Dengan apa yang ada pada Van Bernhard, beliau sendiri telah membuktikan dalam season lepas. Dan dengan bantuan pemain-pemain yang ada kualiti, saya fikir Kuala Lumpur perlu berhati-hati. Ya, Kuala Lumpur kena berhati-hati kerana UiTM mungkin akan bangkit. So, terima kasih Fina atas semua penjelasan tadi yang telah diberikan. Saya pun macam excited lah nak tengok UiTM yang baru ni lepas interview feedback daripada player UiTM tadi. Baik, itu saja untuk kita hari ini. Kita akan dapat semua update daripada Fina kan? InsyaAllah Nanti esok. bola. Ya, okey. Terima Okey. kasih.